Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar kemahiran berfikir, thinking skill. Okey? Baiklah, kita sekarang masuk kepada topik yang ketujuh, iaitu topik yang diberi nama Human Intelligence ataupun kebijaksanaan manusia. Okey. Kita di dalam topik ketujuh ini kita akan melihat bagaimana kepelbagaian kebijaksanaan manusia yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Okey, Howard Gardner ni salah seorang pembentuk teori lah dan beliau menyatakan bahawa manusia ni tidak hanya tertumpu kepada ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi telah disokong ataupun dibantu oleh kelebihan-kelebihan di dalam kepelbagaian kebijaksanaan yang ada pada diri setiap individu. Okey, untuk pengetahuan anda semua, para pelajar, mungkin anda merasakan anda seorang yang pandai ataupun bijak daripada akademik ataupun pelbagai bidang lain lagi yang ada kamu ambil sekarang ni. Tapi sebenarnya tahukah anda, kebijaksanaan anda itu menurut Howard Gardner telah disokong oleh beberapa kelebihan yang ada pada diri anda, dan menurut beliau setiap daripada individu yang ada di dunia ni, termasuklah kamu para pelajar, memiliki kelebihan yang pelbagai yang kadang-kadang benda itu sendiri kamu pun tidak sedari, dan itulah yang menjadi kelebihan kepada diri kamu. Okey? Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama. Topik pertama pula. Slide yang pertama. Okey. Teori kecerdasan yang pelbagai telah dibangunkan pada tahun 1983 oleh Dr. Howard Gardner. Beliau merupakan profesor pendidikan di University Harvard. Okey? Itu sedikit berkenaan beliau. Beliau beranggapan bahawa kecerdasan tradisional berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad. Apa maksudnya tu? Maksudnya apa-apa ujian yang hanya melibatkan IQ semata-mata, itu dia beranggapan itu old school lah. Maksudnya kaedah yang lama dan terlalu rigid ataupun sempit cara mengukurnya. Maka beliau, Dr. Gardner, telah mencadangkan bahawa beliau menyatakan bahawa terdapat 8 kecerdasan ataupun kebijaksanaan yang berbeza yang telah membantu menyumbang kepada potensi seseorang manusia, terutama kanak-kanak dan juga orang dewasa lah. Dan perkara ini adalah lebih luas, lebih pelbagai, dan kita boleh mengukur daripada pelbagai sudut, pelbagai angle berkenaan kelebihan dan kebijaksanaan seseorang manusia. Okey? Macam kamu sendirilah sebagai seorang pelajar, kalau semata-mata mengharapkan kepada kepandaian IQ kamu nampak dalam kalangan kawan-kawan kamu, ada yang tak belajar langsung satu semester tapi boleh score, boleh dapat 3 pointer, 3.5 and above, kan? Ada yang bermati-matian belajar sampai bersengkang mata tapi masih lagi dapat 2.2, 2.3. Adakah kamu percaya bahawa kawan kamu yang study itu lebih kurang saja, sebenarnya mereka itu memiliki kelebihan dari sudut yang dikatakan oleh Howard Gardner ni, Dr. Howard Gardner. Dan bukanlah saya menyatakan bahawa yang tak pandai dapat pointer rendah 2.0, 2.1, 2.2 tu tidak ada kelebihan, tetapi mereka tidak melihat potensi tersebut dan mereka tidak mengguna pakai potensi yang mereka ada dalam diri mereka. Okey? Itu sekadar pandangan saya, dan saya cuba memberikan kamu peluang untuk berfikir. Cuba fikir sama-sama. Kamu di mana? Adakah kamu nak habis dengan pointer 2.3? Ataupun tak apalah, 2.2 pun jadilah, 2.5. Nak macam tu ke? Alah, rugilah pernah belajar. Okey? Kita teruskan kepada slide seterusnya. Teori kecerdasan pelbagai membawa perubahan utama dalam kehidupan dan perjalanan seseorang
pelajar sama ada di sekolah ataupun di dalam universiti. Okey, maksudnya apa dia? Yalah, kalaulah seseorang tu bijak, orang-orang bijak ni kita letak di kelas mana? Kalau di sekolah dulu kita diasing-asingkan dengan kelas A, B, C, D. Kalau sekolah saya dulu sampai kelas I. Okey, semakin kita ke belakang kelas itu, kita melihat corak berfikir mereka semakin lain. Okey? Semakin, alamak, kenapa mereka berfikir macam ni? Dan kalau kita ambil orang yang paling pandai di dalam kelas yang paling hujung dan kita letakkan dia di dalam kelas yang paling pandai, kemungkinan dia akan berada di tempat yang belakang sekali di dalam kedudukan di dalam kelas. Kenapa begitu? Kerana kecerdasan ataupun kebijaksanaannya semakin rendah. Okey? Okey, itu tidak ada kaitan dengan mana-mana sekolah lah. Saya cuma cakap bahawa kebiasaannya begitu. Guru-guru ataupun pensyarah dilatih untuk membentangkan pelajaran mereka dalam pelbagai cara, seperti menggunakan muzik, pembelajaran kooperatif, aktiviti seni, permainan peranan, multimedia, kerja lapangan, dan banyak lagi. Okey, ini adalah yang Howard Gardner nyatakan, sekiranya seorang guru ataupun pensyarah ingin meneroka ataupun mengembang luaskan ataupun mencungkil bakat-bakat daripada para pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswi, gunakanlah pelbagai kaedah. Okey, kalau kita tengok sekarang pun kita belajar cara online. Ada yang hebat secara online. Okey, ada yang bagus secara online. Ada yang suka offline. Ada yang suka bersemuka. Ada yang suka sepenuhnya assignment. Okey, pelbagai cara. Jadi di dalam universiti ataupun di sekolah-sekolah sekarang ni, pendedahan begini banyak dilakukan. Kerana apa? Kerana academic based learning tu bukanlah sepenuhnya. Kita melihat juga talent ataupun bakat apa yang kamu ada di dalam diri kamu. Okey? Next. Okey, di sini ada satu gambar raja, dan gambar raja ni dia menyatakan, satu gambar raja bulat, dia menyatakan terdapat 8 jenis apa dipanggil? Multi intelligence ataupun kebijaksanaan yang pelbagai. Ada 8 jenis yang telah dikemukakan oleh Howard Gardner ni. Okey, pertama sekali kita tengok ada body kinesthetic, interpersonal, verbal linguistic, apa lagi tu? Logic mathematical, naturalistic, interpersonal, dan visual spiritual. Visual spatial. Macam susah sebut dia. Okey, tak apa. Semua ini saya akan bentangkan satu demi satu di dalam slide yang seterusnya. Okey? Bab ini masih lagi masuk kuis. Okey, kita masuk kepada yang pertama, iaitu linguistic verbal. Apa tu linguistic verbal? Kan? Verbal yang kita boleh nyatakan keluar daripada, berbunyi daripada mulut kita, makan. Verbal. Linguistik adalah berkait dengan bahasa. Jadi orang ini dikatakan mereka ni orang yang memiliki intelligence seperti ini, sensitif kepada makna. Mereka ni sensitif kepada makna, bunyi dan irama, perkataan terutama seperti bercerita dan menulis secara kreatif. Okey. Seterusnya, kemahiran lisan dan sensitiviti yang baik untuk bunyi, makna dan irama serta kata-kata. Siapa mereka seperti ini? Siapa mereka ni? Kalau di dalam kehidupan seharian kita, mereka ni adalah seperti editor. Editor ni orang yang finalize sama ada satu-satu terbitan penulisan itu diterbitkan atau tidak. Dia akan edit, dia akan lihat dan dia akan komen. Kedua, siapa lagi? Penulis iklan. Penulis iklan ni macam mana pula? Dia kena pandai menarik perhatian orang, bagaimana daripada penulisannya tentang satu-satu iklan memudahkan orang dan menarik orang untuk membaca iklan tersebut. Dan yang terakhir, mereka ini adalah wartawan. Kalau kita tengok wartawan dalam TV, satu-satu menteri kalau bercakap, dia cakap laju. Dia buat apa? Kadang-kadang kita tengok, ada dia rakam untuk dia dengar semula, dan dalam masa yang sama dia tulis. Dan kadang-kadang bila kita lihat semula apa yang dia tulis tu, apa jadi? Kita tak akan mampu faham apa yang dia tulis. Sebab apa bentuk tulisan yang dia tulis tu, dia saja yang faham.
Kenapa? Kerana itu adalah kelebihan mereka yang memiliki kebijaksanaan dari sudut linguistik verbal ini. Okey, seterusnya menjelaskan dan mentafsirkan idea dengan perkataan serta menulis. Ini macam saya cakap tadilah, yang wartawan kalau kita tengok kan dalam TV berita, tengok menteri atau siapa-siapa yang mereka tanya atau soal jawab, mereka akan tulis dengan sangat laju. Dan dalam masa yang sama ada satu rakaman daripada telefon ke atau alat perakam tertentu yang memudahkan kerja mereka. Okey, jadi kamu yang pelajar yang sedang mendengar suara saya ini, saya nak tanya, kamu ada tak kelebihan dari sudut benda ni? Kalaulah 10, kamu letak berapa diri kamu? 2? 3? Jawab berapa? 4? 5? Dan honestly saya cakap, kebanyakan daripada anda, termasuklah kawan-kawan saya pun, kurang daripada 5. Kenapa? Kerana benda ini, linguistik verbal ni, dia memerlukan minat. Dia memerlukan bakat, talent. Dan kalau kita jumpa di dalam kelas kamu mungkin seramai 120 orang, 150 orang. Kalau dapat satu orang tu syukurlah, kita boleh jumpa. Dan pandang jeling kiri dan kanan kawan kamu. Ada yang jenis pattern macam ni. Dia boleh tulis nota dan akhir semester nanti kamu akan pinjam pula notanya untuk di photostat. Dan kamu pun tak faham apa yang kamu photostat. Kerana tulisan dia saja faham dan dia saja faham nota yang dia buat. Okey? Dan saya senang saja kalau saya nak tahu budak pula, student-student saya yang memiliki kelebihan ini, apabila saya bercakap memberikan kuliah, mata dia melihat saya ke depan, tetapi dalam masa yang sama, tangannya tak berhenti menulis. Sedangkan nota saya sudah berikan, kerana mereka mahu lagi input-input tambahan. Jadi tahniahlah kepada anda, siapa yang memiliki kelebihan kebijaksanaan daripada sudut benda ni. Okey? Tidak semestinya anda engineer ke engineering punya course ataupun course-course daripada sains sosial, nanti anda akan kerja dalam bidang anda. Anda kena faham macam tu. Apa yang anda pelajari sekarang ini tidak semestinya anda akan bekerja di dalam bidang ini. Itu kamu kena pegang betul-betul. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan jadi di masa hadapan. That's why saya kata, sekiranya ada bakat dalam menulis, gunakan. Asah daripada sekarang. Okey? Alah doktor, saya sudah last semester doktor, nak buat macam mana? Tak apa. Banyak benda lain kamu boleh asah. Okey? Tengok kelebihan diri kamu. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Logic matematik. Mathematical logic. Okey. Siapa ni orang begini? Ini banyaklah ni yang sekarang ni. Engineering kan? Kamu engineering kan? Mathematic for engineering. Saya tengok kira-kira kamu pun saya jadi pening kan. Okey, orang begini dia apa? Sensitif terhadap arah dan urutan, terutama dalam menyelesaikan masalah, mencatat dan mencipta corak dan eksperimen. Okey, jelas ya? Keupayaan untuk berfikir secara konseptual dan abstrak dan berkeupayaan untuk membezakan cara logik dan berangka. Okey, ini orang-orang yang suka mengira-mengira ni. Dia suka membayangkan kalau nombor ni ditukar apa jadi, nombor begitu apa jadi, kalau buat begini apa jadi. Ini orang dia. Orang yang memiliki kelebihan daripada intelligence dari sudut logik matematik ni, kebiasaannya kita boleh jumpa daripada penganalisis, sama ada penganalisis politika, penganalisis keuangan, penganalisis apa-apalah penganalisis. Dia adalah orang yang bercakap tentang data dan fakta. Dan orang yang seterusnya siapa dia? Juru bank. Kita yang tak suka dengan kira-kira ni, kita suka dapat duit saja, tapi kita tak suka nak kira-kira duit tuan. Apalagi kirakan duit orang dalam bank. Tapi mereka ni ada bakat dalam kira-mengira, memang suka berfikir secara pemikiran macam mana? Membayangkan sesuatu. Jadi mereka ni arif dalam benda-benda begini. Juru bank, lagi accountant, lagi ahli statistik. Okey. Mereka belajar melalui penaakulan dan nombor penyelesaian masalah, seperti menganalisis dan mengesan corak. Okey.
Kalau saya suruh angkat tangan, saya tak nampak lah kan. Angkat tangan, siapa yang hebat dalam matematik? Kebanyakan daripada kebanyakan daripada engineering, bijaklah dalam kira mengira ni. Terutama dalam bidang kamu kan, yang memerlukan pengiraan. Dan untuk pengetahuan kamu, memang kamu dapat benda itu daripada pelajaran kamu. Tapi sebahagian besar daripada kamu, itu merupakan salah satu daripada apa? Daripada multiple intelligence yang kamu ada. Mungkin ada yang suka menulis, tapi dalam masa yang sama, dia pandai juga dalam kira mengira. Okey? Itu wujud. Berapa sudah? 2. Yang ketiga, spatial visual. Apa dia ni? Okey, sensitif kepada isyarat visual dan image, terutamanya seperti bermimpi dan juga berkaitan dengan seni. Mampu untuk berfikir dalam image dan gambar untuk memvisualisasikan secara tepat dan abstrak. Okey, mereka ni secara simpelnya kita katakan mereka ni orang yang jiwanya dekat dengan artistik. Sama ada orang yang suka okey, kalau kita di sekolah dulu, kita ingat lagi dalam tingkatan 5, soalan terakhir biasanya dia akan tanya tentang pelan dan dongakkan. Pelan dan dongakkan ni dia akan bagi satu pelan dan dia suruh kita bayangkan kalau lihat daripada atas bagaimana. Lihat daripada kanan bagaimana. Lihat daripada sisi kiri bagaimana. Dan terus terang saya katakan, ramai dalam kalangan yang pada ketika itu kawan-kawan saya tak boleh nak membayangkan. Saya pun fikir, kenapa kau tak boleh nak bayang? Benda yang senang pun susah kau nak fikir. Bayangkanlah kalau nampak macam tu, kalau daripada atas macam mana? Mereka tak boleh nak bayang. Dan orang-orang seperti ini dikatakan tidak memiliki kelebihan kebijaksanaan dari sudut visual. Kalau kamu tanya, doktor ada tak kelebihan ni? Saya ada. Okey? Sebab saya sebelum ni suka melukis, dan bila saya melukis saya akan membayangkan bagaimana bentuk dia daripada atas, dan bila bayangan-bayangan begitu wujud, maka ia memudahkan kerja saya. Tapi tidaklah sepenuhnya, tidaklah saya hebat power sampai saya boleh mentandingi orang daripada bidang tu. Tapi saya nak bagi tahu, dengan adanya kelebihan ini, kita ada sedikit kelebihan berbanding orang lain. Okey? Siapa seperti mereka ni? Arkitek. Macam kita tadi, pelan dan dongakkan tu memerlukan pembayangan, membayangkan bagaimana. Kedua, artis. Artis ini bukan artis menyanyi ya. Artis yang melukis gambar, artis yang membuat arca, artis yang membuat suatu benda yang kita daripada tak ada sampai ada. Okey? Perancangan kota, okey, tafsiran dan penciptaan image visual. Okey, kalau zaman sekarang ni lagilah, kan? Kalau daripada school saya tu, saya nampak student-student buat di ICOM. Okey? Daripada student saya lah, kalau saya nampak mereka punya kerja, saya kata saya sendiri tak akan boleh buat. Kenapa? Sebab seni digabungkan dengan teknologi. Bagaimana kalau dulu sebelum ni saya melukis dan saya membayangkan di atas kertas putih, tapi mereka kini menggunakan apa? Menggunakan teknologi dan menghasilkan satu karya yang kita kata wow, dahsyat. Inilah kelebihan yang ada pada mereka. Okey? Seterusnya, mereka bersifat imajinasi dan ekspresi bergambar, melukis, bermain teka-teki dan berangan-angan. Ini antara sifat-sifat orang yang ada begitulah. Jadi kalau kita nampak, macam saya cerita sebelum ni, kan, kadang-kadang orang yang terlalu fakta dan data ni, dia tak boleh nak membayangkan begitu. Dan kalau kita tengok orang yang fakta dan data ni, macam orang yang terkait dengan kerani, pengurusan kewangan, duit, dia tak berapa suka benda-benda begitu. Dia lebih suka fact. Mana datanya, mana faktanya, mana dia punya figure. Kalau macam orang pattern ini, dia boleh bekerja dengan sehelai kertas putih dan sebatang pensel. Dan daripada benda tu dia boleh menghasilkan karya yang sangat hebat. Dan banyak di dalam dunia ni orang begitu ya. Okey.
Walaupun di Malaysia ni kita nampak dia kurang menyerlah, tapi dunia dia ramai orang begini. Dan kalau kita tengok, semua tahu kalau kita sebut potret Mona Lisa, potret yang kita rasa gambar apa nih, biasa saja kan. Tapi daripada pelukis, sampailah yang melihat lukisan tersebut mengetahui nilai di sebalik lukisan tersebut. Itu pasal harga dia jutaan dolar ataupun jutaan ringgit duit Malaysia harganya ya. Okey. Anda ada tak? Ada tak Anda memiliki skill ataupun kemahiran spatial visual ni? Kalau ada tu memang rare lah. Memang dahsyat. Kan? Sebab assignment yang saya bagi pun, ya, saya nampak sangat kreatif. Okey, kita teruskan. Next, kinestetik badan. Okey, body kinesthetic. Okey, ini pula apa dia? Daripada 4 yang sebelum ni, kalau saya boleh cakap, saya terkait dalam beberapa. Mendengar, apa lagi? Logik. Adalah. Sebab Howard Gardner menyatakan setiap individu sekurang-kurangnya 7. Sekurang-kurangnya 7. Jadi berarti kita tidak boleh kurang daripada 7. Kalau kurang daripada 7 tu, kita tanya, kita ni di tahap yang mana? Okey? Kita tengok kinestetik badan, berkemampuan mengawal seluruh pergerakan badan dan berkemahiran penuh dalam mengawal sesuatu benda. Okey, apa maksudnya tu? Maksudnya dia mampu mengawal badannya, dan kalaulah ada sesuatu benda tertentu yang memerlukan kawalan dirinya kepada benda tersebut, dia pun mampu melakukannya. Okey? Contohnya seperti apa? Penari, atlet. Okey, ini semua yang menggunakan kudrat, okey? Menari, berlari, kan? Atlet-atlet itu kan ada berlari, ada melompat, dan yang seterusnya penafsir bahasa isyarat. Kan kita tengok orang memberikan bahasa isyarat bentuk-bentuk yang kita pun tak pernah tengok, tapi mereka boleh mengawal benda tersebut dan memahami apa yang dinyatakan. Okey, menggunakan badan secara berkesan dan memiliki pengalaman yang konkret. Maksudnya apa dia? Maksudnya tubuh badan mereka tu menjadi sumber utama di dalam kebijaksanaan yang ada pada diri mereka, dan setiap daripada apa yang mereka lakukan itu merupakan pengalaman yang tersimpan secara konkret di dalam pemikiran mereka. Jadi bila benda tu selalu dilakukan, dia tidak ada masalah dah untuk mereka. Contoh, doktor boleh bagi contoh. Contoh senang saja. Kamu pergi ke UKR, kamu nampak penari-penari yang ada di UKR. Lelaki ada, perempuan ada. Sedangkan tarian yang mereka pelajari tidak mengambil masa yang lama. Paling lama pun seminggu untuk mereka hafal tarian yang sangat susah. Kenapa mereka dapat buat begitu dengan laju, dengan cepat? Kerana mereka memiliki kelebihan kebijaksanaan tentang kinestetik badan mereka. Walaupun tarian Zapin ditukar kepada tarian moden, ditukar kepada tarian asli, ditukar lagi kepada tarian Sabah dan Sarawak, lenggok badan berbeza, tetapi mereka mampu mengawalnya. Kerana apa? Kerana mereka boleh melakukan benda ini. Dan kalaulah daripada kalangan anda yang sedang mendengar video ini dan anda merupakan penari di universiti kita ni, anda pasti faham apa yang saya katakan. Dan kalau anda yang tak mampu menari, tak apalah, kita faham, kita serupa. Saya juga tak boleh menari. Okey? Next, kita teruskan. Interpersonal. Interpersonal itu apa maksudnya? Interpersonal maksudnya diri kita dan persekitaran kita. Okey, diri kita dan persekitaran kita. Orang yang memiliki kebijaksanaan interpersonal ini dikatakan sensitif kepada peluang kepimpinan. Maksudnya apa? Dia sentiasa kalau boleh menjadi pemimpin. Pertama. Kedua, sensitif kepada perasaan orang lain, cekap melihat peluang yang ada. Okey? Siapa mereka ni? Kalau di Malaysia ni, orang-orang yang berpengaruh. Siapa lagi? Orang-orang yang memiliki apa orang panggil? Minat di dalam mentadbir, menjadi penguasa. Mereka memerlukan, dan mereka ni sangat cekap di dalam melihat ruang dan peluang yang ada.
Okey, terutama sambung ya, terutama seperti membantu orang lain, rakan sebaya serta mampu bekerja berkumpulan. Okey, mampu untuk mengesan dan bertindak balas sesuai dengan perasaan. Okey. Sekiranya perasaan orang tergugat ataupun orang sedang cemas, apa tindakan yang dia akan lakukan? Dia akan lebih tangkas dan lebih cekap di dalam menguruskan isu yang sedang berlaku. Kalau kita tengok sekarang ni apa yang berlaku di negara kita, ada pelbagai isu, dan isu yang terkini adalah berkenaan isu kesihatan. Dan siapa yang bertindak dengan cepat? Orang yang berada di frontliner. Siapa dia? Polis, tentera, doktor, nurse, dan juga badan-badan yang membantu di dalam pengurusan penyakit. Okey. Selain itu, berdasarkan motivasi dan keinginan orang lain. Apa keinginan masyarakat? Keinginan masyarakat adalah meningkatkan ekonomi sara diri mereka. Apa motivasi kita? Kalau aku membantu mereka, mereka akan percaya kepada aku. Dia ada perasaan untuk menjadi ketua. Okey? Orang yang memiliki interpersonal seperti ini, mereka ni macam mana? Cekap dan pantas. Itu pertama. Kedua, suka bersosial. Maksud bersosial di sini, mereka kena bersama dengan masyarakat dan mereka kena bergaul dengan masyarakat. Jadi itulah yang maksudnya bersosial. Mereka tidak boleh sendiri-sendiri duduk dalam bilik main komputer, duduk di tepi-tepi meja, di sudut-sudut meja makan keropok kan. Lepas tu main game macam noob kan. Dia tak boleh jadi macam tu. Dan yang terakhir kalau kita tengok, suka mengajar orang lain. Suka mengajar orang lain. Dan kalau kita tengok di universiti kita, siapa mereka nih? Siapa mereka kalau di universiti? Kebiasaannya orang di universiti ini adalah orang yang terlibat dengan persatuan-persatuan tertentu. Contoh persatuan anak negeri kah? Persatuan apa lagi? Persatuan keagamaan kah? Begitulah. Itu kalau di peringkat universiti. Dan kalau kita tengok secara umumnya, mereka ni adalah ahli kebajikan. Kebiasaannya ada pemikiran dan cara seperti ini. Interpersonal dia hebat. Ahli kebajikan. Kedua, jurulatih. Ketiga, kaunselor. Kebetulan saya kaunselor dan benda ni ada dalam diri saya. Dan besar benda itu. Besar benda itu. Okey? Next. Intrapersonal. Tadi inter maksudnya kita dengan masyarakat di sekeliling kita. Kalau inter pula apa dia? Intra. Kalau intrapersonal pula adalah bermaksud mereka ini sensitif terhadap perasaan mereka sendiri. Motivasi pribadi, keupayaan untuk menyedari diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan dan proses pemikiran dalaman. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita memahami, kita mampu menguruskan perasaan jiwa kita, pemikiran kita, nilai kita. Apabila kita keliru ke apakah, kita mampu menguruskan dengan baik. Okey? Mereka mempunyai kebijaksanaan, intuisi dan motivasi serta keinginan, keyakinan dan pendapat yang kuat serta bebas daripada kaedah pelajar biasa. Apa maksudnya? Maksudnya kalaulah, ya saya terus teranglah, intra saya kuat, inter pun saya kuat. Intra saya kuat, saya ada pendirian saya. Orang kata, hitam, gemuk. Saya peduli apa kan? Kenapa saya begitu? Saya kata, kerana saya berkeyakinan pujian ataupun hinaan seseorang manusia itu hanyalah sepanjang lidahnya saja. Macam mana panjang lidahmu, begitulah kau kata aku. Tak ada masalah pun. Aku see my level lah. Macam itu istilahnya. See my level. Saya tak akan terpengaruh sama ada kamu nak kutuk, nak hina. Satu. Kedua, keyakinan saya. Keyakinan saya maksudnya dari sudut apa? Dari sudut keagamaan, prinsip. Saya ada prinsip dan keyakinan saya. Kamu ceritalah apapun. Saya sudah tanam sesuatu dalam fikiran saya dan saya berpegang pada perkara tersebut. Okey, dan pendapat saya kuat.
Walaupun orang tak bersetuju secara keseluruhannya, kalau saya kata saya setuju, saya akan setuju. Dan saya akan berpegang dengan prinsip saya itu. Dan benda inilah yang menjadikan saya lain daripada pensyarah yang lain. Saya pegang macam tu. Jadi kamu macam mana? Oh, saya tak boleh lah. Saya kena, kalau kena cabut undi, kena ikut majoriti. Tak. Kalau majoriti tu tak betul, takkan saya nak ikut. Saya tak ikut. Saya ada prinsip saya. Intra saya kuat, inter pun saya kuat. Okey? Jadi anda yang sedang mendengar, wahai adik-adikku sayang, yang sedang mendengar kuliah ini, saya nak tanya kamu, kuat tak kuat? Intra ni kuat ke tak kuat? Kamu yang sedang mendengar, putus cinta, menangis. Apa lagi? Tak hantar assignment, menipu, kantoi pula tu. Aduh, fail. Jadi hati, jiwa, pemikiran, diri kamu kena kuat. Baru kamu mampu menguatkan intrapersonal. Dan kita lihat kepada yang seterusnya, yaitu kebijaksanaan dari sudut apa? Dari sudut musik. Ini pun aku suka juga, sebab aku pun berminat dengan musik nih. Okey. Benda ni rare lah. Saya terus terang rare. Dan kalau lelaki, saya mencadangkan dengan kamu, belajarlah satu alat musik, walaupun ukulele kan. Tak boleh main gitar, mainlah ukulele kan. Sekurang-kurangnya you ada jiwa di dalam bermain musik, alat musik. Ini juga adalah salah satu kepandaian ataupun kebijaksanaan yang pelbagai. Okey? Orang seperti ini dikatakan sensitif terhadap nyanyian, bermain alat musik. Okey, selain itu peka terhadap suara manusia dan bunyi daripada alam sekitar. Alam semula jadi. Okey, kalau kita tengok ada dalam kawan-kawan kita mungkin kan, kalau pergi karaoke nyanyi lagu jalan duluan, dia tertinggal 3 saat 4 saat ke belakang. Kadang-kadang dia laju 3-4 saat ke hadapan. Ada tak kawan kamu begitu? Ataupun kamu punya diri sendiri macam tu? Okey, satu. Kedua, ada yang langsung tak tahu apa-apa kan. Saya tak tahulah betul. Saya tak pernah terfikir nak main musik. Okey, saya terus terang cakap. Keyboard saya boleh main sedikit. Gitar saya boleh main sedikit. Nyanyi saya boleh nyanyi sedikit. Drum saya boleh pukul sedikit. Kompang saya boleh main dengan baik. Kamu apa yang kau boleh main? Takkan main Mobile Legends kot. Main PUBG. Adeh. Okey, jadi pastikan kamu tahu dan memiliki kebijaksanaan dari sudut musikal ini. Okey? Saya sambung. Keupayaan untuk menghasilkan dan menghargai irama serta melodi. Okey, orang-orang yang ada jiwa musikal ni, mereka sangat mencintai dan menghargai satu-satu ciptaan musik itu. Okey? Siapa mereka ni? Jurutera akustik, komposer, DJ, penyanyi, apa lagi? Pemain alat musik. Itulah semua mereka ni. Dan saya yakin yang sedang mendengar ni ada daripada Pipit, ada beberapa orang yang saya kenal boleh main musik dengan baik kan. Pauh ada sedikit, ada penyanyi juga daripada Pauh. Kubang Gajah, siapalah di Kubang Gajah yang saya ingat, macam tiada kot. Mana Dragon, Dragon banyak juga player Mobile Legend kan, dan juga PUBG. Okay, no problem. Tapi sekurang-kurangnya ada. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya, yaitu alam semula jadi. Neutral. Okey? Orang seperti ini dikatakan apa dah? Sensitif kepada corak serta berhubung kepada alam semula jadi. Okey? Terutama seperti haiwan, fenomena alam semula jadi, keupayaan untuk mengenal dan mengkategorikan tumbuhan, haiwan dan benda lain dalam alam semula jadi. Okey. Doktor ada tak benda ni? Ada. Dulu saya bercita-cita mau jadi cikgu geografi. Tapi saya tak pergi jadi cikgu geografi sebab ada minat yang lain yang lebih besar. Saya suka masuk dalam hutan, saya suka kawasan-kawasan pokok-pokok, saya suka untuk kenal nama-nama pokok. Cuma binatang-binatang ni saya takut sikit lah kan. Seram kan.
Bukan takut, seram. Takut dia macam menyengat ke, menggigit ke. Okay. Dikatakan orang-orang yang memiliki kebijaksanaan seperti ini, mereka ni adalah zookeepers. Zookeepers ni maksudnya orang-orang yang bekerja di zoo lah. Okay. Dan yang kedua, doktor haiwan. Ketiga, tukang kebun. Keempat, apa lagi? Nursery punya orang yang suka tanam bunga, jual bunga, pelihara bunga. Ini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan daripada semula jadi. Okey. Belajar melalui klasifikasi, kategori dan hierarki, suka berada di luar, suka haiwan, suka berkebun. Okey. Kalau kita panggil di sekolah ni, mereka ni orang geografi lah, senang cerita. Okey. Dia suka kepada alam sekitar, alam sekeliling, alam semula jadi yang terkait dengan flora dan fauna. Okey, kita teruskan slide kita. Okey, ini yang Gardner katakan ya. Fokus Gardner mengenai potensi manusia terletak pada fakta bahawa orang mempunyai gabungan keupayaan dan kemahiran yang unik ataupun kecerdasan. Okey, Gardner menekankan bahawa selain dari kepandaian dalam IQ kamu, sebenarnya kamu juga disokong oleh 8 kebijaksanaan ini dan mengukuhkan kepandaian kamu apabila dia digabungkan. Okey, kecerdasan yang berbagai membantu kita untuk memahami manusia dari sudut apa? Kepribadian secara keseluruhannya. Kita tahu kawan kita macam mana. Dia tak suka muzik sebab dia kata haram. Muzik tu haram. Tapi dia suka binatang-binatang. Dia suka pelihara hamster, dia letak apa lagi? Dia sugar glider, dia suka letak sugar glider dalam baju dia bawa pergi kelas, kan? Dia orang yang binatang-binatang. Bukan dia binatang, dia suka binatang-binatang. Okey? Keutamaannya, apa keutamaan dia? Apa matlamat hidupnya? Matlamat hidupnya dia nak baik dengan semua orang dan dapat kerja selepas habis belajar. Dan apa kekuatannya? Kekuatannya adalah memiliki rasa sayang dan cinta yang tinggi terhadap sekeliling. Termasuklah manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itulah 3 benda yang dilihat mampu membantu kita untuk memahami seseorang manusia. Next. Okey, menurut Gardner, pendidikan yang berjaya tidak semestinya memiliki dan memerlukan segala-galanya. Maksudnya apa? Kita perlu ada segala-galanya daripada A kepada Z. A hingga Z. Barulah kita akan berjaya di dalam pendidikan. Tidak. Kerana apa? Kerana suatu ketika dahulu, sebelum adanya teknologi yang hebat di dunia ni pun, ramai dah yang orang berjaya, bahkan lebih hebat daripada apa yang ada pada zaman sekarang ni. Adakah mereka ada pada ketika itu komputer ataupun projector slide atau apa saja keistimewaan dalam teknologi? Tak ada. Tetapi kerana kebijaksanaan yang ada pada diri mereka membantu untuk mencapai kejayaan. Seseorang yang bijak mampu mengenal dirinya dengan lebih baik dan seterusnya menggunakan segala kelebihan tersebut untuk berjaya di dalam kehidupannya. Okey? Jadi, kamu yang sedang mendengar earphone sedang di telinga kamu ataupun kamu sedang dengar daripada laptop kamu, pastikan kamu tahu di mana kekuatan kamu agar kamu boleh berjaya dalam hidup kamu. Okey? Next. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama nih. Kita nampak tu nih. Siapa namanya nih? Orang kenal dia dengan nama Adiputra. Adiputra ni apa dia? Budak genius tentang matematik. So, IQ-nya hebat dan disokong pula oleh super power dari sudut mathematical logic. Dan jadilah dia hebat. Hebat tak dia ni? Hebatlah. Dia buat degree pada umur dia berapa tahun saja. Kan? Kita 12 tahun, 11 tahun di mana? Kan? Dia masa tu sudah sambung pengajian. Bukan di Malaysia ya, saya dengar di luar negara. Kamu boleh tengok. Kamu boleh cari berkenaan dia ni. Dahsyat budak ni. Okey? Dan sekarang pun dia ajar matematik di salah sebuah universiti di Malaysia ni. Saya kurang pasti, saya sudah tinggal cerita dia beberapa ketika. Okey, kita teruskan. Ini gambar nih, siapa tak kenal, saya terus terang. Bagus, kamu kumpul barang kamu, tak payah belajar lah. Ini kalau siapa tak kenal nih,
Aku pening lalat lah. Inilah Mr. Bean. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Interpersonal. Interpersonal dia sangat hebat. Dia mampu membuat lawak tanpa ada suara, tetapi kita boleh ketawa berdekah-dekah. Okey? Dan dia ni siapa? Dia ni lulusan apa? Kamu tengok latar belakangnya, kamu akan terkejut. Dia saya tak mau cerita lah. Kalau saya cerita jadi panjang. Okey? Kamu cari latar belakang dia, kamu akan terkejut. Tengok degree dia apa, tengok dia buat master apa, dan tengok dia ada PhD ke tak ada. Okey? Baru kita akan mengkagumi orang tu. Next. Ini siapa dia? Ini meninggal dah kawan ni. Ini kalau kita tengok Crocodile Hunter, dia meninggal kerana apa? Kerana tertusuk ekor pari. Dia orang Australia, okey? Aku lupa nama dia. Tapi dia orang yang sangat hebat dan memiliki kebijaksanaan terhadap neutral alam semula jadi. Okey? Binatang-binatang dia suka, tumbuh-tumbuhan dia suka, dan passion dia lebih kepada perkara tersebut. Okey? Kalau kamu kenal, kamu cari. Tengok dia punya sejarah. Seterusnya. Ini siapa? Albert Einstein. Betul kah? Siapa dia ni? Ahli sains. Bijak tak? Super power. Dan tak perlu diterangkan secara mendalam. Dan kamu sudah kenal dia. Dan banyak teori yang kita tengok, dia ada sebut. Okey? Lagi? Dan persoalannya sekarang, diri Anda sendiri. Anda di mana? Tak apalah doktor, saya biasa-biasa dah lah, kan? Saya biasa-biasa dah lah. Biasa-biasa rugi, dek. Mudah tu sekali saja. Hidup di dunia ini pun sekali saja. Takkan mau jadi biasa-biasa. Jadilah luar biasa untuk diri kamu, untuk keluargamu, untuk negaramu, untuk bangsamu. Okey? Salam sayang. Jumpa lagi untuk kuliah yang seterusnya. Ingat, ini masuk kuis. Assalamualaikum.